TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua hari ini selama 1 jam. Kalau episod-episod lalu, pelbagai mata pelajaran yang kita telah pelajari, dan untuk episod kali ini kita akan sama-sama fokuskan teknik menjawab bagi mata pelajaran matematik khas untuk kertas 1. Siapakah guru berpengalaman yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Beliau akan kongsikan dan bongkarkan rahsia untuk cemerlang matematik. Jadi ayo kita saksikan profil guru. Itulah dia guru yang akan bersama dengan kita hari ini, Cikgu Nur Faiza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Wah, manis. Cikgu berkebaya biru hari ini. Cantik. Terima kasih Mira. Baik, Cikgu. Hari ini Cikgu akan fokuskan kepada teknik menjawab matematik kertas 1, Cikgu. Ya, betul. Hari ini kita fokus kepada matematik kertas 1. Dengan format yang berbeza. Format yang berbeza untuk matematik KSSM. Ya, itu dia format baru. Jadi saya rasa cikgu pun dah tak sabar nak kongsikan kepada mereka di rumah sekarang bagaimana cara yang sebenar untuk menjawabnya, Cikgu. Oh ya, betul. Okey, jadi cikgu dah bersedia, mereka pun dah bersedia. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum dan apa khabar anak-anak saya berada di rumah, dan hari ini bersama dengan saya akan kongsikan tip, trik, teknik yang mudah untuk skor dalam matematik kertas 1. Okey. So hari ini kita ada dalam program Sukses SPM 2021. Pecutan matematik masih mengekalkan kod kertas yang sama, iaitu 1449/1. Alright. So sebelum kita mula, alright, perkara paling penting saya nak anak-anak di rumah bersedia dengan kalkulator masing-masing. Alright. So sebelum ini kita teruskan dengan pengenalan kertas 1. Apakah perbezaan matematik KBSM dengan matematik KSSM? Okey, untuk makluman anak-anak semua di rumah, masih mengekalkan 40 soalan, tetapi kita punya masa bertambah 15 minit Mira. 1 jam 30 minit. Okey, untuk pemberatan atau aras kesukaran ialah 532. Bermakna 5 itu adalah aras rendah. Bila aras rendah, bermaksud ada 20 soalan mudah. Dan hari ini bersama dengan saya akan bantu anak-anak murid di luar untuk bersama bagaimana nak menjawab matematik dengan mudah dan tepat. Kalau kertas objektif kita nak tepatlah. Sebab kita ada ABCD. Apa pilihan jawapan yang kita nak pilih. Dan saya sarankan kepada anak-anak, masa yang diperlukan untuk setiap soalan lebih kurang plus atau tambah atau kurang 2 minit. Jadi bila anak-anak nak menjawab, pastikan anak-anak set masa dulu. Itu paling penting. Sebab saya tak nak anak-anak tak cukup masa. Jadi tak nak. Jadi gunalah peluang, ruang yang ada bersama dengan saya hari ini untuk belajar dengan lebih mudah. Alright. Seterusnya, apa yang hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan saya? Objektif kita adalah berkongsi tip, teknik dan taktik menjawab kertas 1 dengan cepat, tepat menggunakan 2 kaedah. Sama ada anak-anak boleh melihat atau menggunakan kalkulator. Kedua, berkongsi soalan-soalan contoh bagi kertas 1 dan langkah untuk menyelesaikannya dengan cara yang termudah dan paling pantas. Sebab kertas 1 ni kita dah ada pilihan jawapan. Tapi kita nak pilih jawapan yang tepat. Alright. Yang ketiga adalah perkongsian motivasi sedikit. Alright, bagaimana untuk skor soalan kertas 1 dengan baik dan berkesan. Alright. Bagi anak-anak murid di rumah, ini adalah beberapa strategi yang saya kongsikan bersama murid-murid di rumah. Okey, strategi saya yang pertama, jangan terikat dengan nombor soalan. Kita tahu kertas objektif ada 40 soalan. Jadi bila anak-anak murid dapat je kertas soalan,
terus mula menjawab. Kemudian, sekiranya boleh jawab, sila jawab dengan cepat. Tetapi, kalau datang pada soalan yang tak boleh jawab, jangan buang masa untuk memikirkan jawapan dia. Bulat dulu pada nombor soalan. Terus kepada soalan seterusnya. Ini adalah strategi. Sekiranya tak boleh menjawab, tinggalkan yang saya kongsikan tadi. Dan jawab soalan yang lain dahulu. Jangan bazirkan masa anda. Dan selesaikan 40 soalan. Dah selesai 40 soalan, barulah murid-murid patah balik, tengok balik soalan mana yang murid-murid bulat tadi. Cuma yang saya nak, murid-murid pastikan soalan yang murid-murid menjawab tadi adalah soalan yang betul-betul murid yakin betul. Sebab murid-murid kena tahu, kita ada 20 soalan aras mudah. Aras mudah bukan bermaksud 1 tambah 1. Tak. Aras mudah adalah mengikut peringkat kita, peringkat SPM kita. Dan matematik KSSM ini merupakan soalan terbuka. Bermaksud, soalan yang ditanya boleh daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Seterusnya, ini. Ini adalah formula yang diberikan dalam kertas peperiksaan. Jadi, murid-murid jangan abaikan formula ini. Sila manfaatkan formula yang diberi. Sekiranya tak ingat formula, tak apa. Jangan susah hati, buka balik, tengok balik apa formula yang diberi. Kita ada selain daripada ini, kita juga ada formula dalam bentuk sukatan dan geometri di mana kita selalu jumpa soalan yang berbentuk bulatan. Jadi kalau berbentuk bulatan, kita ada formula luas bulatan, panjang lengkuk, luas sektor. Jadi murid-murid tidak perlu pun menghafal formula tersebut. Dan selain itu, untuk tahun ini, kita ada tambahan sedikit formula di bahagian statistik dan kebarangkalian. Di mana kita ada tambahan formula dari segi varian. Kemudian kita ada tambahan daripada sisihan piawai. Itu adalah formula-formula yang baru. Jadi anak-anak, murid di rumah boleh manfaatkan formula yang diberi. Okey, jadi saya rasa tanpa membuang masa, kita boleh masuk menjawab teknik menjawab soalan kertas 1 dengan menggunakan kalkulator. Wah. Okey. So macam mana Mira? Kita nak teruskan ke untuk teknik menggunakan kalkulator? Alright. So Okey. Wah, dah nak masuk dah ni cikgu? nak masuk dah? Nanti dulu cikgu, nanti dulu. Sebab tadi cikgu kata yang paling penting sekali, kena sediakan kalkulator. Ya, kita Murid bagi kena ada masa kalkulator. dekat murid untuk menyediakan kalkulator. Betul. Jadi sediakan kalkulator anda kerana kalkulator ini penting. Ini yang cikgu nak tunjukkan cara penggunaan yang tepat, mudah dan yang paling penting sekali jawapannya betul. Kita berhenti berehat seketika. Murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan di mana hari ini kita akan fokuskan bagi teknik menjawab kertas 1 matematik. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Faiza. Okey, tadi cikgu kata kena siap sedia kalkulator. Saya dah ada dah. Saya yakin calon SPM yang berada di rumah sekarang yang sedang menonton pun dah sediakan kalkulator mereka, cikgu. Tapi macam saya ada 2 kalkulator yang berbeza, cikgu. Mana satu yang sesuai untuk saya gunakan ni? Okey, sebenarnya dua-dua kalkulator boleh digunakan. Dan untuk maklumat, saya ambil peluang untuk kongsi. Ramai sangat anak murid tanya, cikgu boleh tak pakai kalkulator ni? Boleh tak pakai kalkulator ni? Sebenarnya, murid-murid boleh saja menggunakan kalkulator mana-mana saja asalkan bukan kalkulator grafik. Di mana kalkulator grafik itu adalah kalkulator bila you tekan, dia keluar graf. Dan harga dia memang mahal lah. Biasanya di pasaran lebih kurang 500. Wow. Jadi boleh saja guna apa saja jenis kalkulator dan biasanya kita akan guna kalkulator Scientific 570. Apa-apa saja pun boleh. Baik. Okey. Mira, tanpa buang masa, kita teruskan kepada teknik menjawab soalan kertas 1 menggunakan kalkulator. Jadi saya rasa anak-anak pun dah ready, Mira pun dah ready. Ready, kan? cikgu. Alright. So kita tengok soalan pertama. Apabila datang soalan sebegini, anak murid tak perlu susah-susah hati nak kira-kira. Hanya menekan kalkulator sahaja. Okey, kita boleh tekan kalkulator macam biasa 4.835. Alright. Kemudian darab 10 kuasa negatif 6, anak boleh tengok atau murid boleh tengok di kalkulator masing-masing.
ada tanda darab 10 kuasa X. Ataupun kalau kalkulator lama ada EXP. Betul tak Mira? Betul, cikgu. Ada EXP kan? Kemudian tekan sahaja negatif 6 tambah 3.61 darab 10 kuasa negatif 4. Bila dah tekan, sama dengan jawapan yang terhasil adalah seperti ini. Ini yang saya kata nak tips dia. Apabila murid dapat jawapan seperti ini dalam bentuk perpuluhan, maka jawapan yang terhasil atau jawapan dalam bentuk piawai mesti kuasa negatif. Okey. Jadi kalau kita lihat pilihan jawapan, automatik C dan D adalah salah. Sebab positif kuasa dia. Ya. Maka pilihan yang kita ada sama ada A atau B. Bila kita nak tahu A atau B, kita gerakkan sahaja titik perpuluhan. 1, 2, 3 dan 4. Maka jawapan dia adalah B. 3.65835 darab 10 kuasa negatif 4. Sangat mudah. Ya. Jadi pertama, murid lihat kalau jawapan diberi dalam perpuluhan, mesti jawapan akhir atau dalam bentuk piawai biasanya kita panggil, mesti dalam negatif. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Kita nak cepat sikit soalan kedua. Cuba anak-anak menekan kalkulator di rumah. Okey. Kita tekan. Kita tunggu juga Mira tekan. Baik, Alright. 5.162 Ya. kuasa 10 kuasa 6 tolak 3.61 darab 10 kuasa 4. Okey, cuba anak-anak bandingkan jawapan anak murid di rumah bersama dengan saya. Okey, tadi saya cakap kalau perpuluhan kuasanya adalah negatif. Jadi ini bukan perpuluhan. Maka dia mesti kuasa yang positif. Jadi A dah salah. Apa pilihan yang kita ada? Kita gerakkan sahaja titik perpuluhan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bila kita lihat 6, anak murid di rumah, kita ada dua pilihan di sini. Mana satu jawapan yang tepat? Di sinilah anak murid akan diuji dari segi konsep pembundaran. Jadi 5.1259. C 5.12 sahaja di sini. Sedangkan sebelah 2 adalah nombor 5. Betul. Kalau nak bundar dia akan jadi 513. Tapi jadi jawapan dia yang sebenar adalah B. Jadi jangan salah di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga. Ini adalah asas nombor. Okey, untuk makluman semua, asas nombor untuk matematik KSSM bermula daripada sifar, daripada asas 2 sehingga asas 9, asas 10. Jadi kalau dulu dia terhad asas 5, asas 8, sekarang tak. Bila anak murid lihat, ini adalah asas 6 yang kita nak tukar kepada asas 10. Okey, langkah dia pertama, asas nombor mesti bermula daripada sifar. Jadi, kita letak siap-siap sifar 1, 2 macam ni, anak murid. Saya rasa murid saya boleh faham. Kemudian, kita lihat, kita nak tukarkan kepada asas 10. Jadi, kita guna kaedah ini. Di mana asas 6 kita, 6 kuasa 2. Nampak? Kalau asas 6, mesti 6. 6 kuasa 1. Tapi 4 maksudnya 6 kuasa sifar. Jadi, anak murid tekanlah kalkulator dan dapat jawapan seperti ini. Bila dapat jawapan seperti ini, kita compare atau kita bandingkan dengan jawapan yang diberi. Soalan nak P, maka jawapan kita adalah apa Mira? Jawapan kita adalah 1. P kat sini kan? Betul. Jadi jawapan jadi, dia adalah C, cikgu, 3. Ya, jawapan dia adalah C, 3. Okey, seterusnya kita tengok. Kalau tadi asas 6, jadi murid sekarang belajar dengan saya pula dalam asas 5. Okey, kalau tak diberi kuasa di sini, murid di rumah terus letak 1 di sini. Itu tip saya. Sebab apa? Saya tak nak murid-murid salah. Letak je 1 di sini. Kemudian, kita buatlah operasi seperti biasa. Bila kita darab. Dan ingat, tadi saya dah cakap, asas nombor bermula dengan sifar. Jadi, kita tekan dulu. Sifar 1, 2, 3. Sebab kuasa tertinggi adalah 3. Kalau kuasa tertinggi 4, murid boleh tambah 4.
kalau kuasa tertinggi 5, murid tambah 5. Okey, pada kuasa tertinggi 3, tak ada nilai pemalar. Maka dia adalah 1. Okey, kita lihat inilah jawapan dia. Sebab pada kuasa tertinggi 1 ni, kita ada 3. So, 3. Jadi, jawapan dia adalah C. 1 sifar, 3 sifar, asas 5. Ya, cikgu saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Macam mana cara mudah untuk kita ingat asas nombor ni, cikgu? Okey, cara mudah dia ingat macam ni. Kalau asas nombor, mesti bermula dari sifar. Itu syarat dia. Mesti dari sifar. Apa-apa saja soalan, murid mesti bermula daripada sifar. Itu yang kena set dalam otak masing-masing. Okey. Seterusnya, kita pergi masih lagi dalam asas nombor, tetapi sekarang asas 9 kepada asas 10. Bila sebut digit, maksudnya nombor 2 lah. Itu. Maksudnya kita nak tahu nombor 2 ini. Alright. Tadi saya dah bagi tahu Mira dan juga murid-murid, asas nombor mesti bermula daripada sifar. So, letaklah sifar 1, 2, 3. Okey, disebabkan kita nak mencari digit 2 ini dan kuasanya mesti 2. Jadi, kita hanya menekan kalkulator dan kita terus dapat jawapan C162. Okey, so kita pergi kepada nombor 6. Asas 5. Okey, yang ni saya nak ajar sikit anak-anak. Bila asas 5 atau asas 6, nombor bila masuk asas 5, maksudnya sifar, 1, 2, 3, 4. Maksudnya nombor 5 tak boleh. Sebab dia ada 5 digit. Sebab itu dikenali asas 5. Okey, kalau kita tambah, murid tambah, 4 tambah 2, 6. 6 dah lebih dari asas 5. Jadi, 6 kena tolak 5. Jadi, dapat 1 naik di atas. Itu syarat dia. Okey, kemudian cuba murid tambah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Juga lebih pada 5. So, nak buat apa? Tolak 5. Asas tadi, 5. So, tinggal 3. Betul? Jadi, 1 kat sini. Okey, kemudian murid tambah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Juga lebih daripada asas 5. So, tolak 5. 6 tolak 5, 1. So, lebih 1 kan? Jadi, letak 1 saja. So, inilah jawapan dia. 1131 asas 5. Sebenarnya, sangat mudah sekiranya anak-anak atau murid-murid memahami konsep asas nombor. Okey, kita pergi ini. Ini get ready. Ini menarik. Bila datang soalan yang macam ni, murid selalu kata susah sebab pecahan, ada huruf X dan sebagainya. Jadi, jom bersama dengan saya, kita cuba menggunakan kalkulator. Okey, pertama, murid di rumah tekan seperti yang tertera. Tekan. Mira pun boleh tekan bersama-sama. Kita tekan 3. Tolak. Okey, kurungan. 2 sebab 2 ini. 2 ini. Okey, kemudian ada X kurungan. Okey, kurungan. Okey, nak dapat X, murid tekan button alpha yang ada pada kalkulator dan kurungan. Button alpha terletak di bahagian atas. Okey. Kemudian tolak 1, ikut sahaja kehendak soalan. Tolak 1. Okey, per 3. Okey, sama dengan ini, murid jangan buat salah. Bukan sama dengan di bawah ini, tetapi tekan button alpha CALC. Alpha CALC. Murid akan dapat sama dengan. Okey, kemudian nak dapat X lagi sekali, alpha kurungan per 2. Okey. Ada error sikit, cikgu. Ada error sikit ke? Maaf cikgu. Lagi sekali. Maaf cikgu. Okey. Lagi sekali cikgu Okey, tak apa. Kita cuba sama-sama Boleh, cikgu. Okey, lagi sekali murid di rumah kita bersama. Okey, mula-mula apa pun murid di rumah mesti ikut kehendak soalan. Okey, soalan pertama kita buat slow-slow. Soalan pertama ada nombor 3. Jadi murid tekan 3. Okey, kemudian ada tanda tolak kan? Murid tekan tolak. Okey. Kemudian kita sebenarnya nak tekan 2, tapi untuk kalkulator lebih baik kita letak kurungan dekat sini sebenarnya. Sebab itu saya letak kurungan. Kemudian murid tekan nombor 2. Okey, ada kurungan. Okey, tekan kurungan. Nak dapat X, saya cakap alpha kurungan. Alpha, button alpha kurungan. Sebab dia akan dapat nilai X. Betul tak? Mira dapat tak? Saya dapat X. Okey, murid pun dapat kan? Okey, kemudian
tolak, Tolak, satu, satu, tutup kurungan. Sebab tutup kurungan kan? Atau per 3. Cikgu, maaf saya nak bertanya, per 3 macam mana cikgu? Per 3, murid boleh tekan A, B per C. Ada tak jumpa button di kalkulator macam ni? Baik. Cikgu. Okey. Kemudian 3, tutup Tiga, kurungan. Tutup kurungan. Okey, lepas tu kita nak dapat sama dengan ni. Bila kita nak dapat sama dengan, kita just tekan button alpha, Tekan. CALC. Alpha, CALC. CALC, baik. Dapat keluar tak sama dengan di rumah? Keluar, Kalkulator. cikgu. Okey. Kemudian nak dapat X kan? Tekan lagi sekali alpha, Alpha, kurungan. kurungan, Okey, per ni macam saya tekan tadi, per, A, B per C ni 2. Okey, dah dapat sampai situ. Jangan buat apa-apa lagi. Okey, kemudian tekan button shift calculate, shift calculate, shift calculate 2 kali. Dapat tak nilai? Shift calculate, shift calculate. Okey, Akan shift dapat nilai sebegini. Betul tak? Dalam bentuk perpuluhan. Ya, betul, Bila cikgu. dapat perpuluhan, tak ada pun jawapan dalam ni. Bagaimana nak mencari? Murid boleh tekan shift, tekan A, B, C. Dan murid akan dapat jawapan 22/7. Sangat mudah, sangat senang. Cuma saya minta murid di rumah boleh screenshot, boleh tangkap gambar, boleh catat bagaimana apabila diberi soalan sebegini, murid boleh terus menggunakan kalkulator. Sebab saya sangat susah hati kalau murid pindah-pindah akan menyebabkan murid tersalah dekat situ. Kita nak cepat. Untuk kertas 1, kita lebih fokus bagaimana nak menjawab dengan cepat dan tepat. Okey, saya rasa itu saja perkongsian untuk penggunaan kalkulator. Okey. Baik cikgu. Wow, ini dia satu, walaupun nampak dia mudah soalannya, tetapi kalau tersalah tekan kalkulator, risau nanti keluar syntax error. Jadi berhati-hati dalam menekan digit anda. Baik cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi teknik yang cikgu akan bongkarkan bersama-sama. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bagi mata pelajaran matematik untuk kertas 1. Dan sekarang ini Cikgu Nur Faizah nak kongsikan pula teknik menjawab tanpa menggunakan kalkulator. Ya, betul. Silakan cikgu. Okey, jadi kita teruskan kepada tanpa menggunakan kalkulator. Bagaimana kalau tak guna kalkulator, kita nak dapat jawapan dengan tepat. Okey, mari ya, kita tengok soalan seterusnya. Bundarkan 3.0567 betul kepada 3 angka bererti. Teknik yang pertama, murid melihat kepada jawapan yang diberi. Apabila soalan itu nak 3 angka bererti, maka jawapan yang bukan 3 angka bererti, murid hapuskan. Jika tengok A, B, C dan D, maka kita akan hapuskan B dan D. Jadi, pilihan jawapan yang kita ada sama ada A ataupun C. Di sinilah kita lihat 3 angka bererti 1, 2, 3 pada nilai 5. Sebelah 5 adalah 6, maksudnya kena bundarkan. Maka jawapannya adalah 3.06. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bundarkan 38.59 betul kepada 2 angka bererti. Jadi, kita punya fokus pada jawapan adalah 2 angka bererti. Maka, bila kita lihat jawapan yang diberi, murid-murid, apakah yang kita nak hapuskan? Pastinya, kita akan hapuskan pilihan B dan juga D. Kerana B dengan D bukan 2 angka bererti. Di sini saya ingatkan sedikit murid-murid di rumah apabila contoh nombor 40. Ini adalah 1 angka bererti. Sebab sifar di belakang bagi nombor bulat tidak dikira. Tetapi sekiranya saya buat 40.02 sifar. Dalam bentuk perpuluhan, sifar di belakang ini dikira. Maka dia akan menjadi 5 angka bererti. Okey, agak-agaknya murid saya dah dapat jawapan untuk soalan ini. 38.59 kepada 2 angka bererti. Jawapannya adalah
C 39. Jadi murid jangan salah terpilih 39% sifar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor bulat ini. 636,729. Betul kepada 3 angka bererti. Okey, kalau sekejap saya nak pergi. Sekiranya datang soalan sebegini. Murid kena lihat nilai digit. Kalau nilai digit adalah 636.729 adalah 6 digit, maka pilihan jawapan mesti 6 digit. Bukan lagi A, bukan lagi B. Jadi jawapannya adalah D, 637,000. Okey, seterusnya ini. Kalau tadi kita dah lihat masa saya buat yang mula-mula sekali, apabila dapat perpuluhan mesti kuasa negatif. Maka bila datang soalan sebegini, juga kita tahu jawapan kita mesti perpuluhan. Jadi C dengan D kita hapuskan. Ya, maka pilihan yang jawapan yang terbaik yang kita pilih disebabkan negatif 2, jadi dia bergerak 1, 2. Okey. So jawapannya adalah A. Seterusnya, kita pergi soalan seterusnya. Ini dalam bentuk piawai. Jadi murid-murid dah tahu dah tadi, apabila diberi nombor ini nak ditukarkan dalam bentuk piawai mesti kuasanya positif. Maka antara A, B, C dan D, apakah jawapan dia? Cuba murid-murid teka di rumah, adakah sama dengan jawapan saya? Okey, jawapannya adalah B. Jawapannya adalah B. Kenapa B? Sebab kita tahu ini adalah nombor bulat, maka dia kuasanya adalah positif. Okey, kuasanya adalah positif, kemudian kita kira sajalah pergerakan titik tersebut. Seterusnya, ini. Katalah murid, antara berikut yang manakah merupakan graf mudah? Katalah murid tak ingat graf mudah tu apa? Okey, murid jangan susah hati. Murid lihat saja pilihan jawapan yang diberi. Bila murid lihat pada jawapan yang diberi, murid boleh meneka di manakah atau yang mana satukah jawapan. Sebab kita akan pilih jawapan yang lain daripada yang lain. Kalau kita tengok A, B, C dan D, kita boleh nampak jawapannya adalah A. Kenapa A? Sebab A saja yang tak ada gelung. Kalau B ada gelung, C ada, D ada. Jadi jawapan dia A. Sebenarnya murid-murid graf mudah adalah graf yang tidak bergelung atau berbilang tepi. Okey. Seterusnya kita pergi soalan ini. Antara berikut yang manakah bukan subgraf? Jadi saya ulang sikit hari ini. Apabila disebut soalan tentang subgraf, sub maksudnya sebahagian daripada graf yang diberi. Jadi subgraf ini dilukis semula dengan betul dan tepat mengikut gambar rajah yang diberi, mengikut graf yang diberi. Jadi murid-murid di rumah cuba meneka antara A, B, C dan D mana satu jawapan. Agak-agak Mira, mana satu jawapan yang pelik sikit? Yang pelik sikit cikgu. Kalau yang pelik sikit. Dia mesti sama sebiji macam gambar rajah. Macam graf yang diberi. Okey, jawapan dia ialah D. Mira kata D Okey, ini Mira kata D. Alamak. Okey, cuba murid tengok. D, kalau kita tengok D adalah di sini. Jadi ini juga adalah subgraf. Sebab dia masih sama. Okey, bukan D Mira. Antara A, B dan C. Mana satu? Kalau saya kata jawapannya ialah C, cikgu, betul tak? Betul. Kenapa C? Sebab nampak ni, terbalik. Bila terbalik, itulah jawapan dia. Bukan subgraf. Okey? Jadi, saya harap murid-murid di rumah faham sedikit tentang apa itu subgraf, apa itu tadi graf mudah. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan menengah rendah. Bila datang soalan menengah rendah, murid lihat A, B, C dan D semua sama. Jadi kita tak perlu uji. Kita cari apa yang berbeza. Jadi apa yang berbeza, murid lihat kita ada di belakang ini. Nilai di belakang ini yang berbeza. Jadi tips saya, murid darab 2 darab negatif 1, murid dapat negatif 2. Darab dengan 5, murid dapat negatif 10. Jadi antara semua, mana satu negatif 10?
Jadi jawapan dia B. Yes, betul. Jawapannya adalah B. Sangat mudah murid-murid. Tidak perlu menjalankan satu persatu untuk mencari jawapan bagi soalan objektif. Okey, seterusnya ini. Saya nak kongsi satu tip untuk anak-anak murid di rumah. Alright. Pertama, apabila murid jumpa soalan pecahan sebegini, murid kita sangat takut dengan soalan pecahan. Okey, kita guna kaedah tembak. Ini teknik. Macam mana nak tembak? Okey, kita ambil yang bawah. Kita akan tembakkan semua sebutan. Kita buat anak panah dulu. Bila kita tembak, bila kita tembak, 3 darab 2 kita dapat 6. 3 darab H, kita akan dapat plus 3H. Sama dengan 7 tolak 4G. Okey, kemudian murid lihat jawapan. Jawapan kita semua G. Maka kita nak G. Jadi, kita pindahkan negatif 4G ini ke sebelah. Jadi, kita dapat 4G sama dengan 7 tolak 6 tolak 3H. Saya pindahkan semua ke sebelah. Sebab kita nak semua G. Okey, jangan buat apa lagi. Murid selesaikan dulu sebutan yang serupa. 7 tolak 6, 1 tolak 3H. Cuba murid lihat yang manakah yang ada 1 tolak 3H. Cikgu. Yes, itulah jawapan dia. Jadi, tak perlu pun kita selesaikan sampai habis. Untuk kertas objektif, murid kena jawab sambil melihat jawapan yang diberi. Jadi, itu membantu murid untuk meneka jawapan yang tepat. Jadi, murid tak perlu selesai sampai habis. Okey, seterusnya ini. Ini adalah graf. Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Okey, jom murid di rumah ikut saya. Ini 8 adalah pintasan Y. Jadi maksudnya dia mesti duduk di Y pada nombor 8. Jadi pilihan kita, pilihan kita mesti... dah dapat jawapan pula. B tak boleh, D pun tak boleh. Sebab 8 kita terletak pada negatif 8, pintasan Y kita. Pilihan yang kita ada sama ada A atau C. Tip saya. Cuba anak-anak angkat disebabkan negatif tangan kiri. Tangan kiri. So graf itu akan bermula dari tangan kiri. Apa saja negatif, graf itu akan bermula dari sebelah kiri anak-anak. Sebelah kiri murid. Jadi jawapan kita adalah A. Jawapan kita adalah A sebab nampak sebelah kiri kita. Kalau ini sebelah kanan kita. Sebab dia positif. Maksudnya di sini, kalau di sini negatif, maka dia akan bermula sebelah kiri. Alright. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan tajuk set. Baiklah, kita lihat maklumat yang kita ada untuk menjawab soalan ini. Sebenarnya sangat mudah. Pertama, kita tengok maklumat yang pertama. P bersilang dengan Q adalah set kosong. Maksudnya tiada persilangan. P subset dalam R. Jadi kita tahu P mesti duduk di dalam set R. Jadi murid akan lihat mana satu jawapan yang diberi. Jadi kalau kita tengok manakah set P yang duduk di dalam set R. So jawapan dia adalah A. Ya, pandai Mira. Okey, saya rasa itu saja perkongsian kita untuk teknik menjawab kertas satu tanpa menggunakan kalkulator. Wah, itu dia. Yang selalu kalau kita kata tanpa menggunakan kalkulator ni macam susah je cikgu. Rupanya kalau kita faham dia punya tips dia yang rahsia tu, senang je rupanya kan. Yang paling macam cikgu kata tadi yang saya tertarik tu daripada segi graf tu. Kalau graf tu di kiri, negatif, dia akan bermula di tangan kiri. Jadi macam mana di sini persilangannya. Itu antara tips yang mudah lah, rahsia daripada Cikgu Nur Faiza. Baik, kalau macam tu Cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi soalan-soalan yang Cikgu Nur Faiza ingin kongsikan dan bagaimana teknik untuk kita menjawab. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nur Faiza. Baik Cikgu, kali ini Cikgu ingin kongsikan pula teknik menjawab bagi soalan aras sederhana dan juga aras tinggi tanpa menggunakan kalkulator juga. Kena guna kalkulator Kali ini kena guna kalkulator. Okey, baik silakan Cikgu. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi pada menjawab soalan matematik kertas 1, soalan aras rendah, aras sederhana dan tinggi sikit. Okey. Kita tengok soalan ini. Okey, jadual menunjukkan nilai bagi pemboleh ubah P, Q dan R dengan keadaan P berubah secara langsung dengan R, itu keyword kita, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Ini adalah tajuk ubahan. Okey, jadi bila kita turunkan dia atau kita tuliskan dia dalam bentuk ini. Ingat tak dulu murid-murid, saya dah pernah kongsikan apabila murid-murid jumpa ubahan ini berudu menjadi katak. Maksudnya murid perlu mencari nilai K. Walaupun soalan tak minta murid mencari nilai K. Jadi murid kena ingat di sini. Apa saja melibatkan ubahan, ini berudu ubahan. Berudu menjadi katak. Mesti ingat macam tu. Maksudnya mesti cari nilai K atau nilai pemalar. Bagaimana nak mencari? Murid boleh lihat pada maklumat yang diberi. Okey, jadi bila kita lihat maklumat yang diberi, kita nampak kita akan kita akan guna nilai yang ada ketiga-tiga. Jadi kita masukkan saja P itu 3, Q itu 16, R itu adalah 2. Seperti ini. Tadi saya dah berkongsi bagaimana menggunakan kalkulator, menggunakan button alpha dan juga shift calculate. Daripada situ, murid dapat mencari nilai K. K-nya adalah 6. Murid kena cubalah di rumah. Okey, K-nya 6. Bila murid dah dapat K 6, maka kita gantikan nilai K ini pada persamaan ini. Atau sebenarnya dia gantikan dekat sini. P sama dengan 6R per punca kuasa 2Q. Di sini sebenarnya. Kemudian kita gantikan 18 pada P sama dengan 6. 6 datang daripada mana? 6 dari nilai K yang kita cari tadi. Okey, kemudian R kita diberi 1. Punca kuasa dekat Q, Q kita adalah N. Sebab itu kita gantikan dengan N. Bila murid dapat begini, teknik saya, bila jumpa saja persamaan sebegini, melibatkan satu pemboleh ubah. Bila saya sebut satu pemboleh ubah, maksudnya satu anun saja, satu huruf. Okey? Jadi, murid boleh menggunakan kalkulator, kemudian tekanlah yang tadi saya bagi tip. Shift calculate sebanyak 2 kali. Dan murid akan terus dapat jawapannya adalah bila murid tekan kalkulator, kalau tak salah saya, 1/9 B. Mungkin murid boleh cuba di rumah. Ini adalah teknik saya lah. Okey, seterusnya, kita pergi kepada soalan ini. Ini adalah topik baru dalam matematik KSSM. Okey, kita tengok graf tak terarah. Murid di rumah saya berkongsi sedikit. Graf tak terarah maksudnya dia tak ada arah. Dia tak letak dari mana ke mana. Okey, dalam rajah menunjukkan jarak dalam meter yang menghubungkan 7 buah rumah di sebuah kampung. Okey, ini graf. Okey, Cecilia yang berada di Q. Okey, ingin menghantar kerja sekolah yang diberikan oleh guru kepada semua rakannya di P, R, S, T, U dan V. Okey, keyword dia, hitung jarak terpendek yang akan dilalui oleh Cecilia jika semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Maksudnya, dia tak boleh lalu 2 kali. Sekali sahaja. Pertama sekali, saya ulang sedikit murid-murid di rumah. Apabila disebut graf tak terarah, maksudnya tak ada anak panah, tak ada arah. Okey, bila soalan nak jarak terpendek, kemudian soalan nak lalui sekali sahaja, maksudnya kita akan menggunakan kaedah pokok. Graf pokok. Okey. Bila nak tahu pokok, ada 2 maklumat penting yang perlu kita ada. Okey, maklumat pertama, kita kena tahu nilai bucu. Kita kiralah P, Q, R, V dan sebagainya dapat 7 bucu. Bila kita dah dapat 7 bucu, maka kita akan dapat maklumat tepi. Tepi itu adalah penghubung.
ataupun jalan dia lah, itu kita panggil tepi. Maka tepi adalah kurang 1 dari bucu. Ini memang kena ingat. Kurang 1 dari bucu. Kalau bucunya 7, maka tepinya adalah 6. Okey, dah dapat 6 tepi. Sekarang kita banyak tepi ni. Okey. So kita kira berapa tepi yang kita ada. Kita kira satu-satu anak-anak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Bila murid kira, murid akan dapat 11 tepi. Soalan atau jawapan perlu 6 tepi. Maka kita perlu buang sebanyak 5 tepi. Disebabkan soalan kata jarak terpendek, maka ni contoh tepi kita. Kita dah kira lah ni, kita ada 11 tepi. Maka murid-murid lihat. Pertama, bila kata jarak terpendek, mestilah kita akan buang jarak yang paling panjang. Betul. Okey, jarak paling panjang kita yang pertama di mana? Di mana Mira? Di mana satu? P ke T, cikgu. Yes, betul. So, 35. itu yang kita buang yang pertama. Kedua, jarak yang seterusnya, yang panjang adalah P ke... tak nampak kan? 915. Okey, kemudian kita akan buang yang mana pula? Kita akan buang ini 750. Okey, dan seterusnya kita akan buang di sini. Maka kita tinggal berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masih ada 6 tepi sebenarnya. Dan kita akan buang betul lah soalan kita nak berapa? 6 tepi. Soalan kita nak 6 tepi. Jadi, apa yang kita buat? Kita tambahlah semua jarak yang dilalui dan kita akan dapat jawapannya adalah 3,125. Jadi, saya harap murid-murid di rumah faham. Ingat, lagi sekali saya ulang. Pertama, apabila soalan nak jarak terpendek, kemudian soalan nak hanya dilalui sekali sahaja, mesti menggunakan graf pokok. Bila sebut graf pokok, dua maklumat yang murid kena tahu. Pertama adalah bucu berapa. Mesti cari bucu dulu. Kemudian baru murid cari tepi. Tepi adalah 1 kurang daripada bucu. Macam soalan ni 7 bucu, maka tepi yang kita nak adalah 6. Okey, jadi kalau kita kira tadi kita ada 11 tepi, maka kita kena buang 5 tepi. Okey. So inilah jawapan dia dan ini soalan juga soalan keuangan, pengurusan keuangan Mira. Pengurusan keuangan adalah juga topik baru. Okey, Iris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000 daripada Bank Q dengan kadar faedah tetap sebanyak 5% setahun. So kita ada maklumat di sini, Iris nak pinjam RM50,000 dan ada kadar faedah 5% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 10 tahun. Jadi kadar faedah tadi dah bertambahlah. Bukannya 5%. 5% tu untuk setahun. Betul. Kalau 10 tahun, mesti darab dengan 10. Jadi, berapa yang perlu dibayar oleh Iris? Jadi, jumlah pinjaman dia RM50,000. Kemudian, faedahnya 5% daripada RM50,000 darab dengan berapa? 10 tahun. Jadi, seterusnya adalah kita tambah jumlah pinjaman dan juga jumlah faedah. Terus dapat jawapan. Di sini adalah murid memahami berapa faedah yang diberi. Baik. Silakan cikgu, teruskan. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan ini. Jarak dan masa dan juga graf laju. Mesti murid di rumah mesti berkait antara satu sama lain. Okey, jarak 144, saya laju sikit. Apabila graf laju, murid-murid di rumah nak cari jarak mesti luas di bawah graf. Jadi bila kita tengok graf kita sebegini, maka kita tahu dia adalah menggunakan trapezium. So, formula trapezium jangan susah hati, memang diberi dalam kertas soalan. Jadi kita tahu ada tinggi 90, kemudian kita tengok kita ada sisi selari. Alright, kita ada sisi selari dan ingat kalau trapezium mesti ada sisi selari. Murid kena kenal pasti di manakah kedudukan sisi selari. Itu maksudnya. Katalah kalau trapezium itu bentuk sebegini, maka sisi selarinya adalah di sini. Okey. Kemudian sekarang dia kata berdasarkan kedua-dua graf, hitung nilai T. Dia nak cari nilai T ni. Jadi murid boleh kaitkan antara graf jarak dan graf laju. Sebelum saya lupa, saya ingatkan murid sekali, apabila soalan sebegini, murid kena tengok unit.
kebetulan soalan ini unit yang digunakan adalah sama. Jadi tak ada masalah. Okey, seterusnya formula luas trapezium. 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Maksudnya 2 tambah 2 tolak T sama darab dengan tinggi 144. Dan murid ingat semula saya dah bincang dengan murid di mana kita boleh menggunakan kalkulator. Kita boleh menggunakan kalkulator, menggunakan shift calculate, betul, untuk mencari T itu berapa. Yep. Jadi kalau murid tekan kalkulator, murid masukkan, ini saya tunjuk jalan kerja. Tapi kalau tak tunjuk pun tak apa, sebab ini adalah kertas 1. Jadi daripada sini, murid terus mendapat jawapan T sama dengan C4.8. Yang paling penting adalah murid mesti menguasai penggunaan kalkulator. Mesti. Kalau nak kuasai macam mana? Kena buat latihan banyak. Baru murid dapat menjawab. Okey? Betul tu, cikgu. Ada lagi tak soalan? Kita ada lagi masa ke, Mira? Saya risau masa mencemburui kita, cikgu. Tapi saya rasa satu soalan lagi boleh, cikgu. Satu Silakan. lagi soalan, ya? Alright. Okey. So, ini juga adalah topik yang sangat menarik, iaitu kebarangkalian. Murid di rumah, saya kongsi cara mudah sahaja. Okey? Kebarangkalian adalah murid kena ingat sama dengan PA. Kebarangkalian mesti menggunakan formula bilangan kebarangkalian yang kita nak cari bahagi dengan bilangan sampel, iaitu jumlah dia. Okey, Encik Ada menjalankan satu kajian, alright? Beliau memerlukan murid dari grade tertentu cari kebarangkalian jika murid yang dipilih sekurang-kurangnya grade C. Ini keyword dia. Murid kena faham, bila dia nak C, kita mesti nak cari murid yang C, B dan A. Pertama nak jawab kebarangkalian, kita kena cari jumlah murid. So, jumlah kita adalah 130. Berapa murid yang perolehi C dan ke atas? C, B dengan A, bukan ke atas C, D tu. Maksudnya A, B dan C. Ini grade anak-anak, murid. Okey, seterusnya kita tahu bilangan yang mendapat A, B dan C adalah 96. Maka kebarangkalian yang kita dapat adalah sebegini dan kita dapat jawapannya adalah A. Saya rasa itu saja untuk program Teknik Menjawab Kertas 1 Matematik SPM KSSM. Ya, baik, itu dia cukup banyak perkongsian ilmu dan juga teknik yang Cikgu Nur Faizah telah kongsikan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu. Tapi sebelum akhir itu kan, boleh Cikgu kongsikan lagi beberapa tips-tips mudah kepada murid-murid ataupun calon SPM yang sedang menonton sekarang. Silakan Okey, Cikgu. boleh. Tengah sikit pun boleh, Cikgu. Alright. Di mana? Sini? Ya, sila Cikgu. Okey, pertama sekali murid-murid di rumah, jangan susah hati, alright? Jangan putus asa, kita masih ada lagi masa untuk kita cuba lagi menjawab. Pertama, dalam matematik adalah pengurusan masa sangat penting. Okey, untuk matematik kertas 1, murid kena ingat, murid ada 40 soalan dan masa menjawab dia adalah 1 jam 30 minit. Jadi, bila nak buat latihan, pastikan murid set masa. Itu sangat penting. Kemudian, saya kongsikan juga, murid bila dapat soalan, terus saja menjawab. Pastikan jawapan yang dipilih adalah betul. Katalah murid dapat jawab betul, mungkin 20 soalan sahaja. Masih ada 20 lagi soalan yang tak dapat menjawab. Okey, ini sebenarnya tips saya. Murid biasanya pilihan jawapan yang diberi adalah setara. Katakanlah A jawab 8, B jawab 5. Okey, dah 13. C 7. Dah 20 kan? Okey, D yang tak jawab langsung. Betul. Maka baki yang 20 tadi, murid boleh jawab semua D. Ya, Tak ada masalah. Baik, itu dah perkongsian daripada Cikgu. Hebatlah Cikgu cara macam tu kan. Teknik dia bagaimana. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nur Faizah Abu Bakar atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan ilmu yang Cikgu telah curahkan memberi manfaat yang besar terutama sekali kepada calon SPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Diharap kejayaan milik anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.